Hai guys, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana menekan subscribe dekat bawah. Lepas tu, jangan lupa untuk tinggalkan komen dekat bawah. Okay, actually aku ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua. Sampai tersasul tak tahu nak cakap apa. Thank you so much sebab korang dah layan first episode podcast cerita aku dan kamu. First episode aku dengan mak aku, Encik Laksip, ataupun nama Islam dia adalah Hayati binti Abdullah. So dekat episod 1 tu kita bercerita mengenai macam mana mak aku ni asalnya bukan orang Malaysia dan tak tahu berbahasa Malaysia, hanya tahu bahasa Siam saja, tak tahu bahasa English. Boleh jatuh cinta ataupun boleh berkahwin dengan arwah abahku, yang di mana arwah abah aku pun adalah orang Malaysia yang tidak tahu berbahasa Siam dan tak tahu berbahasa English. So macam mana diorang ni boleh jatuh cinta dan boleh berkahwin dan membina sebuah keluarga yang kecil. So semuanya kita dah kupaskan dekat podcast cerita aku dan kamu episod yang pertama. So kalau korang yang belum menonton lagi, boleh belum dengar lagi, boleh ke episod yang sebelum ini. Okay? Okay, untuk this episode, aku nak share lah dekat korang semua sebenarnya. Okay, ceritanya adalah berkaitan juga dengan episod yang pertama hari tu. Okay? Tapi episod yang kedua ni more tu kepada aku. Okay, macam mana aku boleh... Aku okay, macam ni lah. Mak aku orang Siam. Arwah abah orang Melayu, Kedah. So, aku dilahirkan pada tahun 93 di salah sebuah klinik dekat Sadar waktu tu. So, aku punya CJ kelahiran memang dekat Thailand lah. So, aku dilahirkan dekat Sadar ketika itu dan membesar dekat Sadar. So, bila aku membesar kat sana, secara tidak langsung aku mengadaptasikan culture dan juga budaya Thailand. So, actually, awal-awal dulu seriously, aku boleh cerita uh, apa yang aku rasa. Okay, ni ada point of view diri aku sendiri. Awal-awal dulu, bila kau dibesarkan dalam culture Thailand, engkau pun macam agak confused mengenai agama. Ataupun kau, waktu tu aku kecil lagi. Yes, aku kecil lagi. Dan aku berada dekat Thailand, membesar dekat Thailand sampailah tahun 1999. Aku masuk tadika. Waktu tu aku ingat aku masuk tadika pada tahun 1999. Untuk 1 tahun. Dan ketika itu, aku tak tahu mengenai agama. Yelah, sebab memang kita orang memang beragama Islam. Okay? Lepas macam mana aku boleh kata yang aku tak tahu aku ni beragama apa ketika itu. First, aku masih kecil dan second adalah aku membesar dekat culture surrounding aku adalah surrounding orang Siam. Dan aku pergi sekolah, di mana sekolah aku tu adalah sekolah kebangsaan kat Thailand lah. Yang memerlukan aku memakai seluar pendek, uniform sekolah diorang kan seluar pendek. Dan berkawan dengan kawan-kawan yang agama Buddha ada, agama Islam pun ada kat sana. So, waktu kecil memang kita tak tahulah mengenai agama dan tidak mendapat penerapan didikan agama di sekolah. Macam korang dekat tadika, cikgu akan ajar alif bata sekurang-kurangnya dan perempuan memakai tudung, betul? So, kita orang tadika kat Thailand berkawan dekat sana, seingat aku memang perempuan sebaya aku ketika itu, kanak-kanak itu, perempuan tidak memakai tudung, pakai uniform sekolah, kan? So, aku tidak menitik beratkan mengenai agama ketika itu, lagipun kita masih kecil. Dan mak aku mualaf, baru masuk Islam. So, orang kata apa, tidak dididik untuk memakai ataupun menutup aurat, memakai tudung, mengenai kefahaman aurat dari sisi undang-undang Islam, kefahaman Islam itu sendiri. So jadinya berkaitan dengan kefahaman agama itu adalah kurang dalam keluarga kami. So aku bukan nak cakap yang macam aku proud, no. Ini adalah aku bercakap mengenai luahan apa yang aku rasa ketika aku kecil dulu. Dan aku membesar dalam satu komuniti, satu budaya yang ketika itu yang kita bercampur budaya. Faham tak? Dan aku dibesar dalam budaya bukan culture Melayu. So,
pada tahun 1999 aku membesar dekat sekolah. Aku belajar, aku masuk sekolah tadika lah, macam tadika diorang. Dan aku rasa macam sangat different culture sekolah diorang. Which is dia sekolah tu memang besar tau. And then dia campur sekolah tadika, sekolah rendah dan juga sekolah menengah dalam satu pembangunan, satu kawasan sekolah. Okay. So, untuk tadika macam mengaku, waktu tu aku ada lah experience untuk bersekolah bertadika dekat Thailand. So, tadika kat Thailand, dia ada masa untuk rehat tau. Semua sekolah ada masa untuk rehat. Tapi untuk tadika kat Thailand ni, dia ada satu masa yang semua student, semua budak-budak akan disuruh untuk keluarkan tilam. So tilam ni adalah kepunyaan siapa-siapa, dah bantal dan juga selimut. So hampa dekat lantai, semua boleh tidur. Itu yang macam aku rasa macam best. Tapi aku rasa tadika kat Malaysia pun dah ada dah macam tu kot. Tak sure lah. Tapi waktu zaman aku tu adalah zaman 1999. So aku rasa itu yang aku ingat. Pembelajaran apa semua aku tak ingat dah. Apa yang aku belajar dekat tadika dulu. Aku budak yang sering jadi mangsa buli daripada kecil lagi. Dan yang membuli aku itu adalah perempuan. Bayangkan setiap kali pergi sekolah, lepas tu balik sekolah, akan ada kesan cubitan dekat tangan ataupun kaki, kat tangan lah especially-nya, kat tangan. Mesti ada kesan cubitan. So yang cubit aku tu, yang membuli aku tu adalah perempuan. So kisahnya kalau macam tak nak kawan dengan dia ke apa ke, dia akan macam membuli lah. Dia akan garang dengan aku, dia suruh ikut dengar cakap dia, lepas tu dia akan cubit. Dan aku balik je, mak akan macam detect ni siapa cubit, siapa apa semua, lawan balik apa semua. Dan aku jenis yang tak lawan. Aku memang jadi mangsa buli pada sekolah lagi dan senang untuk dibuli. Sebab aku ni mungkin terlalu baik sangat kot. Lepas tu, waktu tadika dekat Thailand tu, tahun 99, aku pernah ada macam kes dengan polis. Which is waktu tu, tak tahulah aku ni dengar cakap orang ataupun terikutkan orang ke apa ke tak sure, memang nakal. Sampaikan kita orang ponteng sekolah, bayangkan dah tadika tu habis, bukan ponteng sekolah lah, aku pergi sekolah naik bas. Tahu, okey, aku naik bas. Lepas tu bas akan tunggu dekat tepi jalan. So mak aku akan naik motor, akan hantar aku ke simpan jalan, akan tunggu bas sekolah akan datang ambil. Maksudnya bas sekolah tu memang bas sekolah kepunyaan sekolah. Faham tak? Lepas tu akan naik bas pergi, so balik pun bas akan hantar ke simpan jalan juga, tempat yang sama. So mak aku akan tunggu dekat simpan jalan je lah. So mak aku tak payah masuk bandar dah untuk ambil. Sekolah aku, kalau korang perasan, kalau korang masuk Thailand daripada Danok, korang terus saja sampai ke Pekan Hat Nyai, dia akan ada simpang 3 kalau tak silap aku. Okay, so sekolah tu, dekat lampu isyarat, dia sebelah kiri. Dia ada sebelah kiri, dia besar sekolah tu. Memang betul-betul sebelah kiri. So kalau korang stop dekat bus stop tu, memang akan nampak. Bukan bus stop, sorry. Kalau korang stop dekat traffic light tu, memang akan nampak satu sekolah besar sebelah kiri. Itulah sekolah aku. Yang korang akan nampak padang sekolah dulu, lepas tu baru ada bangunan sekolah. Yes, itulah sekolah aku dulu. So, nak jadikan ceritanya, habis waktu sekolah je, bas akan hantar student balik tau ke rumah masing-masing. So, dekat part aku ni, budak ni tak turun. Lepas tu, mak aku pun macam carilah mana anak dia kan, sampaikan dia pergi sekolah, sampaikan waktu tu dah malam kot, dah pukul 7 malam waktu Thailand lah. 7 malam, 7 lebih macam tu. So tanya cikgu sekolah apa semua tak tahu, sampaikan pergi report polis. Polis datang kat sekolah cari budak ni. Aku rasa 3 orang aku dengan kawan aku tak ingat dah muka kawan aku macam mana. Memang tak ingat dah weh, memang kecil. Zaman 99. Lepas tu cari 3 orang tak silap aku, termasuk dengan aku sendiri. Lepas tu kita orang masuk, rupanya polis ni jumpa kita orang tertidur dalam hutan. Ya, kita orang macam terlalu macam nakal, berlari-lari dalam hutan, tertidur dalam hutan. Itu kes dia. Lepas tu polis jumpa kita orang dalam hutan bertiga. Ya, aku tak sangka aku ni nakal rupanya. Aku rasa kan, bukan sebab aku nakal lah. Aku rasa sebab aku ikut kawan kot. Aku kan macam mangsa buli. Okay, lepas tu aku sempat bersekolah kat Thailand tahun itu saja. Masuk tahun 2000,
family kita orang berpindah ke Jitra Kedah. Kita membesar pula, saya membesar pula dekat Jitra Kedah. So, first sekolah yang saya daftar pada tahun 2000, saya darjah 1 adalah Sekolah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin dekat Jitra. So, aku membesar kat sekolah tu. Kalau korang menonton ni, aku waktu tu tahun 2000 aku di satu teratai. Ya, I think. Seingat aku ada satu teratai. Aku memang budak yang tak tahu berbahasa Melayu langsung. Memang tak tahu. Aku memang cakap siam. Ya, ataupun aku diam je. Aku tak tahu. So, nama Ahmad adalah AM. Actually, okay, aku cerita besarkan nama aku lah. Okay, kita patah balik sedikit. Jiran aku ni, bila nak bermain dengan aku apa semua, dia orang macam nak kena cakap bahasa apa dengan budak ni, faham tak? Budak ni budak Siam, tak tahu cakap bahasa Melayu. Jadinya aku pergi rumah dia orang. Ini aku ingat pada tahun 2000, awal 2000 aku rasa. So aku pakai bahasa isyarat, bahasa isyarat tangan. Dia orang tanya nama aku. So aku macam tak tahu nak cakap nama aku nama apa. So aku balik ke rumah, aku minta kat mak aku pasport. Not pasport. Pasport ke? Ya, pasport. Lepas tu aku bagi kat dia orang, oh dalam pasport tu nama aku Muhammad. Okay, Muhammad. Lepas tu dia orang pun macam decide untuk nak letak nama aku Ahmad. Actually first name adalah, dia tulis jiran aku ni nama dia Dek Wan besar. Okay, sebab kita orang ada dua nama Wan dekat lorong taman perumahan tu. So seorang Sazwan dan seorang lagi Ridwan. So Ridwan ni Dek Wan besar. Okay, dia tulis dalam kertas. Aku ingat lagi dia tulis AMMAT, Ahmad. So bila sampai dekat aku, so okay, so waktu zaman budak tu semua panggil aku Ahmad lah, Ahmad. Tapi bila sampai dekat aku macam buang satu buang satu M. So jadi AMAT, Ahmad. Ya, actually starting dengan nama aku adalah Ahmad, AMMAT. Okay, bermulalah sebuah kehidupan seorang budak bernama Ahmad ni dekat Jitra Kedah. Lepas tu bila masuk sekolah, aku tak tahu bahasa Melayu, tak tahu bahasa Inggeris, aku hanya belajar je bahasa apa yang cikgu ni apa semua. Darjah 1, darjah 2 memang aku student exam paling last sekali, tercorot last sekali. Aku nak tulis nama sendiri pun tak tahu, bayangkan. Lepas tu aku ingat lagi mak aku ada kawan-kawan Thailand dia juga tahu, yang macam mualaf juga daripada Thailand duduk kat Malaysia. So dia ada komuniti dia, Perkim, Persatuan Islam Malaysia, Perkim. So tapi mak aku beruntungnya dia ada kawan-kawan yang dia boleh cakap bahasa Thailand, and then dia orang akan ajar bahasa Melayu kat dia juga. So kawan-kawan dia ni adalah belikan dia buku, ataupun ke mak aku yang beli ya tak tahulah. So waktu kat sekolah aku, cikgu akan bagi buku tau, macam buku mengeja zaman dulu zaman 2000, mengeja macam wa em yam ayam esesa wa ya saya. So mak aku pun belajar benda yang sama dengan aku. So aku pergi mana pun akan bawa buku tu, dan mak aku pun akan belajar dengan aku. So kita orang macam learning together mengeja bahasa Melayu, English. Sampailah sekarang alhamdulillah bahasa Melayu lancar, mak aku pun faham bahasa Melayu, dan dia pun boleh tulis bahasa Melayu. So ambil masa untuk belajar bahasa, tapi the important thing is kita keep learning, and kita akhirnya ada hasilnya. Lepas tu ceritanya adalah aku ingat lagi waktu tu bukan aku tak rapat dengan arwah abah, sebab arwah abah adalah bawa lori waktu tu. Dia bawa lori. So bila bawa lori ni korang faham je lah, tak every time, tak 24 hours nak bersama dengan family apa semua. Kadang-kadang tengah malam pun drive lori kan, pergi negeri ni, hantar barang, balik pun entah bila-bila. Lepas tu, for your information, arwah abah kahwin dua. So mak aku nombor 2. So kadang-kadang macam dia kena berlaku adil. Minggu ni dekat bini nombor 1, minggu depan kat bini nombor 2. So aku pun macam kurang rapat dengan arwah abah. So aku more dengan mak. Okay. So nak hantar sekolah apa semua memang mak akan naik motor. Waktu tu motor nombor plate Siam.
motor Siam. Faham tak motor Siam? Nombor pelik Siam. So, mak akan hantar aku ke sekolah Kebangsaan Ahmad Tajuddin tadi tu, SKSAT. Ya, itu singkatan dia. So, first day aku ingat lagi, I think macam first week of darjah 1 tu, mak aku akan macam duduk dekat tingkap, tengok aku, sampai kan aku dah macam boleh apa semua kan. So, barulah mak aku balik. Seminggu jugalah, seminggu juga. Sebab aku tak tahu nak cakap, aku tak tahu nak berbahasa. And then aku ingat lagi, mak aku siap masak bawakan bekal waktu tu. Ya, bawakan bekal. And nak cakap mengenai makanan zaman dulu memang murah. Korang bayangkan, roti Gardenia dulu, roti coklat Gardenia tu, I think tak sampai 50 sen. I think berapa? 20 sen kot dulu. Dululah. Sekarang berapa? Sekarang RM1 kan? Mahal. Dulu murah loh. Lepas tu, zaman dulu ada RMT, Rancangan Makanan Tambahan. And aku dapat Rancangan Makanan Tambahan. Okay, bercakap mengenai nama Laksip. Macam mana datangnya Ahmad Laksip? Okay, Laksip actually is my family name. Okay, so mak aku pun ada juga Laksip. Dia adalah Anchuli Laksip. So, aku ni Ahmad Laksip. Okay, kisahnya adalah, waktu darjah 1, aku ada surat beranak tau. And then surat beranak tu memang surat beranak yang telah ditranslatekan ke bahasa Melayu. Surat beranak aku adalah surat beranak yang tulisan Siam. Lepas tu, kena translatekan benda tu. Okay, sebab dia memerlukan dokumen untuk persekolahan, dokumen dekat Malaysia lah, persekolahan. So, bila translate tu, darjah 1 aku tak tahu berbahasa dan tak tahu menulis tau. Cuma aku pandai untuk macam, okay, NAMA, nama. So kita tengok balik dekat dia punya translate punya dokumen tu. So, arwah abah sangat sibuk. So, bila kita nak menulis buku, macam buku latihan kat depan tu kan ada nama, tingkatan, kelas kan. Nama, darjah, subjek apa benda tah yang depan muka surat cover buku tu. So, aku yang tulis sendiri. Ya, aku tulis sendiri. Mak aku pun tak erti menulis waktu tu. So, aku tulis sendiri. So, aku tengok balik, aku copy balik daripada dokumen surat beranak tu, surat bersalin tu. Aku tulis balik Muhammad, nama aku. Laksip tu, dia ada dekat kolom family name. Lepas tu, aku letakkan juga Laksip. Muhammad Laksip bin Mat Noh. Bermulalah orang kenali aku sebagai Laksip. Selalunya, bila nama orang, contoh nama engkau Muhammad Aiman. Orang tak panggil engkau Muhammad Aiman. Orang akan panggil Aiman. Betul tak? So, macam kes aku juga, nama aku tulis kat buku adalah Muhammad Laksip. So, orang tak panggil Muhammad. Orang akan panggil Laksip. Okay? So, bermulalah daripada situ. Melekatlah Laksip. Sampailah sampailah darjah 4 ke darjah 5. Aku masuk pertandingan mendeklamasikan sajak dekat sekolah tu. Dan first time waktu tu adalah mendeklamasi sajak sempena Hari Guru. Aku wakil kelas. Korang bayangkan, budak yang tak tahu berbahasa Melayu ni, darjah 5 dah masuk pertandingan mendeklamasikan sajak. Ya. Sorry, aku rasa darjah 4 sebab darjah 5 aku masuk lagi. Aku kalah dari darjah 5 tu. Darjah 4 aku menang, aku dapat nombor 3. Sekolah SKSAT merupakan sekolah budak-budak yang pandai dekat daerah itu. So bila kau masuk pertandingan dapat nombor 3 pun orang dah pandang. Iya, bila kau naik ambil hadiah pun orang dah pandang waktu tu. Dan itulah first time aku masuk pertandingan sajak, mendeklamasi sajak dan dapat nombor 3. So, bila dapat nombor 3, orang panggil dekat announcement tempat ketiga, Muhammad Laksip bin Mat Noh. So, orang dah kenal aku dengan nama Laksip. Sampailah darjah 6, darjah 6 aku pindah sekolah ke Sekolah Kebangsaan Jitra 3. Aku bawa nama Laksip lagi waktu tu. Sampailah aku masuk pertandingan bercerita wakil sekolah, pertandingan mendeklamasi sajak wakil sekolah, masih ke peringkat daerah pun, wakil sekolah pun masih bawa nama Muhammad Laksip. So memang orang dah kenal aku dengan nama Laksip. That's why lah kalau orang panggil aku Laksip, aku dah tahu. Ini adalah kawan-kawan daripada zaman aku kecil. Ya. So aku dah tahu. Siapa panggil aku Laksip, mereka adalah kawan-kawan aku daripada aku zaman kecil lagi. Lepas tu, bila aku masuk sekolah baru, darjah 6, bila darjah 6, kita akan ambil UPSR, betul? Bila ambil UPSR, waktu tu, aku, budak-budak lain akan bawa surat beranak.
ataupun bila birthday diorang dah sampai, sebelum tarikh UPSR, diorang akan bawa IC warna biru. So waktu tu aku tak ada IC lagi, aku tak ada surat beranak yang macam surat beranak aku besar tau. Yang macam korang mesti yang panjang macam tu kan. Aku punya A4 waktu tu, A4 yang melintang sebab dia translate daripada bahasa Thai. Aku bayangkan aku kena bawa pas pelajar. Pas pelajar dan juga surat beranak aku yang besar tu. Yes. Untuk macam budak macam aku daripada negara luar datang masuk ke Malaysia untuk belajar, untuk ambil exam, kita orang kena bawa pas belajar. Kita orang kena mohon pas belajar. Dan every year, kita orang satu family pergi ke Putrajaya untuk renew pas belajar. Untuk mohon pas belajar. Yes, ada. Aku masih ada simpan dokumen tu. Semua dokumen aku, mak aku simpan dekat kampung. Ya. Lepas tu, exam macam biasa. Aku masuk sekolah menengah. Dekat sekolah menengah kebangsaan Pai Kemunting. Tingkatan 1. Belum ada IC. Aku masuk dengan adanya pas pelajar. Tingkatan 2 belum ada IC lagi. Aku rasa macam nak hujung-hujung tingkatan 2 kot. Baru aku ada permohonan IC aku diluluskan dan boleh ke Putrajaya untuk buat IC. IC biru waktu tu, IC biru. Yes, bukan IC merah. Aku tu dapat IC biru. Dia syarat dia kena menetap I think 5 years and above kot. Lepas tu you boleh apply as a citizen. Aku rasa lah, yes. Sebab dah lama dah, zaman aku lahir. Zaman sekarang aku tak sure macam mana. So, kita orang datang ke Putrajaya, satu family untuk buat permohonan warga negara. Lepas tu buat IC. IC aku kena buat ke Putrajaya. Tak boleh buat dekat JPN negeri ataupun daerah. Special case lah. Okay, lepas tu tingkatan 2 baru dapat IC warna biru. Yang warna biru tu. Lepas tu aku ada masuk pertandingan tau. So dekat sekolah pun memang, sebelum aku dapat IC tu, memang orang kenali aku as a latsip. So kalau cikgu lama pun memang dia orang panggil latsip. Cikgu sekolah-sekolah pun memang panggil latsip. So bila aku dapat IC tingkatan 2, dah tak boleh panggil latsip lah. Sebab dalam IC aku tu bukannya Muhammad Latsip bin Makno. Dia orang potong latsip. Sebab latsip adalah Thai punya nama kan. So jadilah Muhammad bin Makno. So, nak membetulkan orang yang aku ada nama baru ni, panjang ceritanya. Jadinya, bila IC aku nama lain, so bila aku masuk exam PMR semua tu, cikgu akan check lah. Cikgu akan check kan, percubaan PMR apa semua tu. Oh, nama aku Muhammad. Mana Latsip apa semua. So, panjang kisahnya. Mana Latsip itulah cerita dia hilangnya Latsip daripada segenap dunia. Okay. Alright. Lepas tu, aku tak kisah pun. Ada cikgu masih panggil aku Latsip. Siap cikgu cakap lagi. Nama cikgu tu Cikgu Nurul Hizan. Ya ke? Bukan. Aku lupa nama cikgu tu. Ya Allah, aku lupa. Sorry cikgu yang menonton. Ya Allah. Tapi cikgu tu dulu adalah cikgu pengawas. Yes, dia sangat baik dengan aku. Ya Allah, cikgu apa? Cikgu Azizan kot. Cikgu Nurul Azizan kot. Ya Allah, aku lupa. I'm so sorry. Dia siap cakap lagi. Tak apa ke saya panggil Latsip? Dia kata, saya dah biasa Latsip. Saya cakap, saya okey. Tak apa, tak ada masalah. Lagipun saya suka orang panggil saya Latsip. Sebab Latsip lah bersama dengan saya since saya kecil sampai sekarang. Semangat Latsip tu bersama dengan saya. Macam tu. Okey. Tingkatan 2, 3, 4, 5 memang saya dah ada nama baru, which is saya kena buang Latsip tu. So SPM pun saya pakai Muhammad bin Makno. Nak cerita pada zaman sekolah memang, ya Allah. Korang tahu tak, aku start bercinta monyet daripada sekolah menengah sampai Kemunting tu pada tingkatan 3. Aku dilantik menjadi pengawas sekolah tingkatan 2. Dulu, siapa jadi pengawas, orang akan macam pandang kau tinggi lah. Faham tak? Orang macam, hot lah budak-budak pengawas ni. Faham tak? Tingkatan 2 orang macam dah pandang tinggi kan. Lepas tu geng-geng aku yang pengawas ni, semuanya elok-elok. Termasuk yang tengah bercakap ni, elok-elok dulu. Lepas tu bila kita macam berjalan semua, orang akan macam tengok, macam ni lah, One Direction. Macam tu lah, elok-elok satu grup jalan. Lepas tu aku start mula bercinta waktu tingkatan 3. I think macam cinta monyet lah. Bukan cinta
cinta macam betul-betul nak kahwin ke, tak pun. Cinta monyet lah aku rasa zaman tu. First girlfriend aku rasa dia dah kahwin dah kot. Nama dia Hanis. Ya, Hanis. Aku couple 3 minggu je. 3 minggu je. Macam belagak gila, 3 minggu je. Tak ada, aku dalam in relationship tu 3 minggu je lah. 3 minggu je. Ya. Lepas tu break because cemburu. Bodoh kan? Bodoh. Aku serius. Aku ni cepat cemburu. Ya, aku mudah cemburu. Break. Lepas tu aku tak tahulah kau buat apa dulu. Aku rasa macam bodoh gila lah zaman-zaman cinta monyet dulu. Lepas tu tingkatan 3 juga lepas minggu couple tu, the next week tu ada yang baru pula. Ada yang baru, pengawas. Dulu aku kerap pergi kadet remaja sekolah, KRS. Ya, KRS dulu. So perempuan tu pun daripada KRS juga. Sekarang ni perempuan tu dah kahwin dah. Dia dah masuk apa tu? Tentera, college tentera apa, TUDM apa benda tah. Okay, tak apalah, never mind. Nama dia Shifa. Aku rasa tak tengok kat video ni. And we stay contact. Stay contact. Dan hari tu dia berkahwin pun dia jemput pergi wedding juga. Tapi aku macam, kenapa aku nak perlu pergi wedding dia? Lagipun macam aku sorang-sorang, aku segan lah juga kan. So nanti pergi wedding dia aku macam awkward sorang-sorang. Kan. Lepas tu couple dengan Shifa tu macam agak lama jugalah. Lama juga pada awal tahun sampai hujung tahun. Lepas tu dia tingkatan 1, aku tingkatan 3. Lepas tu dia nak pindah ke Subang waktu tu. Dia nak pindah ke Subang, satu family sebab bapak dia dapat bekerja dekat Subang kot. Bapak dia pun askar juga. Lepas tu dia pindah kat Subang, so kita macam break because macam jauh. Padahal waktu tu boleh ada phone kan. Sebab aku jenis yang tak boleh berenggang. Faham tak? Nak berkepik je 24 jam. Lepas tu dia pindah, break. Tak bersetahun pun. Itu tingkatan 3. Lepas tu aku couple lagi. Hujung tahun nak habis sekolah tu aku couple lagi. Dengan budak kelas sendiri. Nama dia Farhah. Ya, nama dia Farhah. Aku rasa dia kahwin dah sekarang ni. Itu pun sekejap je. Tingkatan 4, aku couple juga dengan Farhah ni. Tapi sekejap juga. Break dengan dia tingkatan 3, lepas tu couple balik, get back balik tingkatan 4. Sekejap juga, dalam sebulan kot couple. Lepas tu tingkatan 5 aku pergi camp. Tingkatan 4, hujung tingkatan 4 aku pergi camp. So aku macam wakil sekolah lah. So aku jumpa dengan seorang perempuan ni, nama dia Nadia Nabiha. Dia macam budak Kodiang. Ya. So couple dengan dia tingkatan 5. Lepas tu hujung tingkatan 5 tu macam break. Because zaman budak-budak sekolah dulu, kita mesti nak bagi alasan macam SPM lah, apalah, tak boleh fokus lah. Mok lu tak boleh fokus. Sembang je lebih. Alah, zaman dulu kan? Zaman dulu apa yang, itulah point yang kita, I think ramai je kot yang pakai alasan yang sama. Nak fokus study lah, apalah kan. Bodoh lah zaman dulu. Betul, itu pun macam couple dengan dia pun I think berapa lama lah, hampir setahun jugalah. Hampir setahun juga dengan Nadia tu. Lepas tu kita get back balik dengan Nadia tu pada diploma ke degree. Aku rasa waktu arwah abah aku meninggal. Aku rasa degree arwah abah aku meninggal. Yes. Dengan dia balik. Sampai sekarang dia tak kahwin lagi. Nadia tu tak kahwin lagi. Itulah kisah aku yang macam kisah macam mana aku first day masuk ke Malaysia, struggle nak cakap bahasa Melayu, and then sampailah sekarang aku dah boleh lancar cakap bahasa Melayu, boleh menulis, boleh membaca. Lepas tu kisah aku punya kewarganegaraan. Lepas tu kisah aku punya cinta monyet. Panjang cerita ni. So aku rasa itu je. Nanti bercakap mengenai cinta, nanti kita selongkar hati seorang amat lasik. Okay guys, thank you so much kerana sudi mendengar aku punya podcast cerita aku dan kamu. So jangan lupa untuk tekan like, share dan juga subscribe.
dekat bawah ni. Okay, nanti kita share lagi next episode mungkin mengenai kisah hati Ahmad Rasif. Stay tune. Okay, bye. Assalamualaikum.